Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam sesi kelas kita menyambung bacaan kita dalam kitab Tauhid الذي هو حق الله على العبيد karangan al-Imam al-Mujaddid al-Allamah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi wal-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah pun masuk pada bab yang ke-36, iaitulah babu ma jaa fi riya, bab pada menyatakan apa yang sampai berkenaan dengan riya. Jadi kita dah bincang pada kelas yang penghujung kelas yang lalu serba sedikit tentang makna riya dan hukumnya. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi riya'i wa qaulillahi ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayah. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. Bab ini dibawa oleh musannif rahimahullah untuk menjelaskan makna riya dan hukumnya, hukum riya. Dan riya termasuk di antara perkara yang sangat-sangat berlawanan dengan tauhid, tetapi ia sangat tersembunyi. Dan kita telah sebutkan hukum riya, iaitu maksud definisi riya iaitulah menzahirkan seseorang itu akan amalannya supaya manusia melihatnya, lalu mereka memujinya, mendapat pujian manusia. Dan riya ialah bagi ibadat yang boleh dilihat ataupun mempertontonkan ibadat. Dan bersamaan dengan riya adalah as-sum'ah. Sum'ah ialah memperdengarkan. Orang tak tengok tapi dia cerita supaya orang tahu bahawa dia buat benda tersebut dengan tujuan, kedua-duanya dengan tujuan adalah untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapat ganjaran manusia. So kena faham, babur riya ialah orang itu buat satu ibadat dengan tujuan apa? Tujuan dia adalah untuk mendapat pujian manusia. Tujuan dia adalah apa? Untuk memperolehi ganjaran manusia. Yang ganjaran itu tidak termasuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita akan datang bab selepas ini berkenaan dengan orang yang beribadat kerana hendak mendapat habuan dunia. So dia ada beza bab ini dengan bab yang akan datang selepasnya. So riya adalah berkenaan supaya nak menunjuk amalan soleh kita kepada manusia untuk mendapat puji-pujian mereka, untuk mendapat habuan daripada mereka, supaya dikatakan oh fulan inilah qari, fulan inilah sekian-sekian dan sebagainya. Dan kita dah sebutkan riak terbahagi kepada dua jenis, iaitu riak pada asal iman, iaitu riak orang munafik. Riak maksudnya dia melakukan satu amalan salih tanpa ada i'tiqad langsung. Dia tidak ada i'tiqad bahawa amalan itu adalah kefarduan daripada Allah, ataupun dia tidak beriktikad langsung bahawa amalan itu adalah satu kemestian yang dia mesti buat kerana dia seorang Muslim, kerana dia memang tidak percaya kepada Islam, tapi dia mengucapkan dua kalimah syahadah hanya untuk dikatakan Muslim. Ini riak yang besar, riakul akbar. Riak pada mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengucap dua kalimah syahadah hanya untuk bagi tahu kata dia Muslim, supaya dia dipanggil orang Muslim, tetapi hakikatnya dia tidak beriman. Inilah dipanggil golongan munafiqun. Golongan munafik. Munafik ini maknanya orang yang berpura-pura masuk Islam tetapi hakikatnya masih lagi dalam kekufuran. Nifaq akbar. Nifaq pun ada dua bahagian, dua kategori.
Satu kita panggil an-nifaqul akbar, satu lagi an-nifaqul asghar. Nifaqul akbar ialah nifaq ataupun pembohongan, pendustaan yang mana orang itu berpura-pura masuk Islam. Adapun an-nifaqul asghar ialah sikap perangai orang munafik yang ada pada sebahagian orang Islam, yang mana dia tidak menjadikan pelakunya kafir. Taib. So riya ada dua kategori. Riya akbar ini adalah riya yang syirkun akbar. Riya akbar maka hukumnya adalah syirkun akbar. Dan kita ada yang kedua ialah ar-riya'ul asghar, riya kecil ataupun yasirur riya, riya yang sedikit, yang berkaitan dengan kesempurnaan iman, iaitulah riya yang berlaku pada kalangan orang yang muslim, yang memang dia beriktikad dengan agama Islam, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dia percaya dengan ganjaran akhirat, dan dia memang bila dia solat itu tujuannya kerana memang dia solat pasal dia muslim. Secara asasnya memang dia solat kerana dia tahu solat ni wajib. Jadi dia solat. Tetapi di pertengahan solat itu merintang padanya bisikan-bisikan syaitan untuk dia memperelokkan lagi solatnya dengan kerana apa? Kerana ada orang datang tengok. Asalnya dia tengah solat seorang-seorang, dia solat biasa, solat ringkas, tapi dia perelokkan solat. Sedangkan hukum asal memperelokkan solat dituntut, disuruh oleh syarak. Imam tadi solat, maka dia baca dengan tajwid yang indah, dengan suara yang itu dituntut. So riya ini sebab itu dipanggil asyirkul khafi, syirik yang sangat tersembunyi. Kenapa? Kerana kalau kita nak judge orang ini sebagai musyrik, nak kata dia ni melakukan syirik walaupun syirik asghar, kita tak mampu. Kerana hakikatnya kalau kita tengok zahir dia, tidak ada apa yang salah. Allahul Musta'an. Dari segi zahirnya, ketika dia sedang buat ibadat itu, kita tak nampak apa yang salah sikit pun. Mungkin solatnya Masya Allah dengan penuh berlangan air mata, mengikut sunnah Nabi SAW. Solatnya begitu kelihatan, begitu sempurna pada zahirnya. Tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang itu hanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ini yang kita kata asyirkul khafi. Syirik tersembunyi, syirik pada niat. Di mana dia ada, bukanlah dia buat benda tu kerana mengharapkan ganjaran selain Allah semata-mata, tapi dia ada tambahan, extra package. Dia buat itu kerana Allah dan tambah plus nak dapat pujian manusia. Nas'alullah al-afiyah. So ini dipanggil sebagai asyirkul khafi ataupun asyirkul asghar. Dan hukum riya adalah dia membatalkan pahala amalan tersebut. Dia membatalkan, dia merosakkan. Riya termasuk daripada mufsidatil amal. Mufsidatil amal. Perkara yang merosakkan amalan. So kita kata riya, dia amalan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dalam amalan, ya, kita ada pembatal amalan. Ini menjadikan amalan kita tidak sah. Itu satu. So yang ni apa dia? Yang ni mubtilat, pembatal amalan kita, menjadikan amalan kita tidak sah. Ini satu. Kemudian kita ada mufsidatil amal, perosak amalan. Perosak amalan ni apa akan jadi kalau kita buat? Dia akan membatalkan apa? Pahala. Dia akan batalkan pahala amalan kita. So kita ada pembatal amalan. Amalan yang ni kalau kita buat, amalan tidak sah. Salat, wuduk batal. Salat tak sah.
tertinggal rukun solat, tak sah solat, buat perkara yang membatalkan solat. Masalahnya adalah yang ini dibincangkan dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Yang ini dibincangkan dalam ilmu tauhid. Dan lebih khusus dalam cabang ilmu tauhid ialah a'malul qulub, amalan-amalan hati ataupun disebut dengan ilmu tasawuf. Kan? Jadi mufsidatil amal, perosak amalan, ini yang bahaya. Sama bahaya dengan yang ini juga. Kalau amalan itu batal, memang confirm tak ada pahala. Tapi yang ni kita boleh detect, orang lain boleh tahu. Kan? Orang lain boleh tahu, kita boleh perasan. Kita boleh perasan, orang lain boleh tahu. Kalau kita tak perasan, orang lain boleh tolong tegur. Dia kata, tadi tak rukuk tu kali kedua sembahyang. Oh ya ke? Dan kita kalau jarak tak panjang, kita boleh tambah satu rakaat lagi. Kan? Tapi yang ini, siapa nak tegur? Tak ada siapa boleh tegur ni. Hak ni siapa pun tak tahu. Kita dengan Allah Ta'ala aja, dengan malaikat yang mencatat amalan. Kan? Tidak ada yang tahu ni. Orang lain, manusia lain hanya akan tahu setelah itu, setelah terzahir alamat-alamat yang bukan masa sekarang. Ada orang yang riak dengan solatnya. Ketika dia sedang solat, orang bukan tahu dia tengah riak ke bukan. Tak, tu imam yang baca dengan merdu. Kita tak boleh kata tu imam baca surah ni besar riak. Tak boleh. Kita tak boleh tuduh dia. Kita tak ada itlaq atas amalan hati manusia. Kan? Nabi kata kepada Usamah bin Zaid, "Halla syaqaqta qalbah." Kalau kau nak tuduh orang dengan niat, kau robek dada dia dulu. Kita tak boleh nak robek dada orang. Ini hanya Allah Ta'ala. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang tersemat di dada. Kan? So, riak termasuk dalam mufsidatil amal. Dan dia adalah mufsidatil amal yang paling besar dan paling tinggi. Riak ini. Dan kawan dia sum'ah. Merosakkan amalan. Dan adalah benda-benda lain lagi yang merosakkan pahala atau mengurangkan pahala. Baik. Dan riak ini dari segi dia dengan amalan kita, dia ada beberapa orang kata apa? Beberapa orang panggil kita kata apa? Beberapa kategori. Beberapa kategori. Tak. Maksudnya dalam konteks dia itu membatalkan amalan kita. Macam mana konsepnya? Okey. Ini kita tulis di sini. Hubungan riak dengan amalan. Baik. Amalan itu kita kata terdapat amalan yang berhubung awalnya dengan akhirnya. So riak ini dia berlaku pada waktu-waktu yang kita kata kita boleh bagi kepada dua kondisi waktu semasa amalan. So semasa amalan yang pertama, kalau kita tengok amalan yang berhubung awalnya dengan akhirnya, seperti solat, maka natijahnya apa? Batal pahala seluruhnya. Dua, amalan yang tidak berhubung, seperti sedekah. Hukumnya batal pada bahagian yang dia riak. Batal di sini maksudnya rosak. Batal pahala. Batal pahala. So disebut juga dengan batal pahala. Dia ada dua konsep batal. Batal amalan, maksudnya tak sah amalan, atau batal pahala. Batal pahala tu maksudnya perosak amalan. Okey. Ini satu. D. Selepas amalan tidak menjejaskan pahala tetapi berdosa
atas riak. Baik. So kita ada, bila kita kata apa nama riak ni dengan amalan. Okay. Orang yang riak ni dia sama ada semasa dia buat amal tersebut dia riak. Semasa tu termasuklah. Kalau sebelum kita boleh bagi juga sebelum. Kalau sebelum dia ada dua kategori. Sama ada sebelum itu dia berterusan sampai dia buat amalan, atau sebelum tapi kemudian tu dia lawan syahwat dia, lawan waswas syaitan, maka dia tinggalkan riak. So yang kedua tidak ada masalah lah. Tapi kalau dia berterusan, dia termasuk semasa amalan. Baik. Amalan yang soalan tanya macam mana kita nak tahu kita ni riak. Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi ya. Ta'rif riak ialah kita melakukan suatu amalan untuk mendapat pujian manusia. Ni dah. Bukan ulang dah ni. Kelas lepas, kelas pagi ni. Baik. Ta'rif riak ialah kita melakukan satu amalan untuk mendapat pujian manusia, pujian makhluk. Okey. So ta'rif riak. Definisi riak, itulah dia riak. So macam mana kita nak tahu kita riak? Kalau kita buat amalan kerana dapat pujian manusia. Kan? Itu riak lah. Siapa yang tahu? Kita, Allah dengan malaikat yang letak amalan. Lain kita tempat tak tahu. Lain daripada orang yang buat, malaikat yang menulis, dan sebelumnya lebih utama lagi Allah Ta'ala. Ini yang tahu kita riak ke bukan. Kita sendiri tahu. Orang sebelah kita yang semayang tepi kita, dia tak tahu. Kan? Kawan kita ada baca Quran sebelah kita, dia tak tahu. Dia tak tahu. Kan? Anak bini kita, dia tak tahu. Kan? Dia tak tahu kata kita ni riak ke bukan. Kan? Yang tahu kita. Okey? Iaitulah niat kita. Apa niat kita? Tu. Baik. So semasa amalan. Yang pertama, amalan yang berhubung awalnya dengan akhirnya seperti salat. Salat. Kalau contohlah dia salat, rakaat pertama dia tak riak. Rakaat pertama tak riak. Rakaat dia salat sunat, yang sunat. Rakaat pertama tak riak. Rakaat kedua riak. So apa yang wajib kita buat bila datang perasaan riak ialah kita kena lawan. Kita jangan berhenti daripada amalan. Jangan bila kita datang riak, kita berhenti salat. Pasal apa? Pasal tak nak riak. Orang tanya awak tak sembahyang, tak mau riak. Perkataan tidak mahu riak itu riak. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu orang takut membawa kepada riak. Pasal apa? Pasal apa nama? Nak bagi tahu kata dia tak riak. Riak pada menyatakan dia tak riak. Itu lagi riak yang lagi complicated. The most complicated part of riak is when someone try to riak during dia tak nak riak. Masa dia tak mau riak itu dia riak. Na'udzubillah min zalik. Itu bahaya. Itu ulama kata meninggalkan amalan kerana manusia juga adalah riak. So sebab dia buat, dia tinggal. So apa yang kita kena buat bila datang was-was syaitan suruh kita riak? Ialah kita buat. Sebab riak ni bukan benda, asalnya apa yang kita nak buat. Kerana riak ni bukan benda yang silap, benda yang betul. Jadi tadi salat nak baca, asalnya nak baca Al-Baqarah saja. Lepas tu bila orang masuk ataupun bini kita sembahyang tahajud, asalnya baca Al-Baqarah saja. Rakaat pertama tu. Dan nak habis Baqarah, lepas tu syaitan kata, sambunglah Ali Imran, kan sunnah Nabi. Kan dia datang was-was. Sambung Ali Imran. Kan? Apa nama, bagi panjang solat hang, bini hang pun tahu kata, laki aku ni bagus semayang sampai baca Az-Zahrawain satu rakaat. Macam Nabi SAW ikut sunnah. So kita kata apa? Baca. Sambung sampai An-Nisa, sampai habis An-Nisa. Macam Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Tapi lawan perasaan. Ta'awudz, minta lindung kepada Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu
isyarat ludah ke kiri 3 kali, sambung teruskan. Minta lindung kepada Allah Ta'ala. Beritahu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini setan duk goda aku nak suruh riak, tapi aku tak mau buat benda ni. Aku nak buat ni kerana engkau ya Allah. Kena lawan. Kena lawan. Kita memang dalam ibadat inilah muraqabah. Inilah kita panggil muraqabah. Yang ni kita kena awasi diri kita. Jangan sampai syaitan colek amalan kita. Okey. So kita buat. So kalau dia berterusan, dia tak lawan perasaan itu dan dia riak, maka batal seluruh pahala amalan tadi. Sebab solat bersambung awal dengan akhirnya. Seperti mana kalau batal rakaat kedua, batal juga rakaat pertama, macam itulah. Kan, macam itulah. Pahala dia pun batal semua. Amalan yang tidak berhubung, seperti sedekah. Tak berhubung ni maknanya sedekah pertama dengan sedekah kedua. Mula-mula dia sedekah ikhlas RM50. Lepas tu ada orang masuk ataupun orang tengok, mula-mula kawan sebelah dia tabung sampai tengah hari Jumaat tu, tidur. Lepas tu elok-elok dia dah bubuh RM50, kawan tu sedap jaga. Datang kata buh RM50 lagi. Buh RM50 lagi, dalam poket dia ada RM50 lagi, buh RM50 lagi. Biar orang kata hang sedekah banyak. Salah tak sedekah banyak? Memang dituntut. Memang disuruh. So bubuh RM50 lagi, tapi lawan perasaan. Kata, ya Allah, setan suruh aku sedekah, aku tambah RM50 ni. Dia nak suruh orang tengok, dia nak suruh orang puji aku. Tapi aku tak mau orang puji, ya Allah. Aku sedekah ni kerana engkau. Cakaplah hati lah. Allah tahulah. Kan? Jadi maknanya, kita kena bertarung dengan niat kita. Bertarung dengan setan. Kan? So kalau sedekah tadi RM50 yang pertama yang dia masukkan dia tak riak itu dapat pahala. RM50 kedua yang dia riak, yang tu tak dapat pahala. Kalau dia tak lawan perasaan riak tadi. Kalau dia sedekah RM50 dengan tujuan riak, maka dia tak dapat pahala. Adapun riak selepas amalan. Riak selepas amalan ni maksudnya, masa dia buat amalan tu dia tak riak. Tak riak pun. Lepas tu tiba-tiba orang tayang video ataupun masuk video. Kan, dia solat jadi imam masalahnya. Lepas tu baru dia riak. Dia nak menunjuk ke orang. Supaya orang kata dia qari. Na'udzubillah min zalik. Yang ni kita kena lawan perasaan riak ni. Yang ni kita kata pahala dia selesailah. Dah dapat pahala. Tapi perasaan riak yang datang kemudian ini berdosa. Dan dia adalah syirkun asghar. Syirik kecil. Dan syirik kecil termasuk dalam umum ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak ampunkan dosa syirik dengannya. Allah tak ampunkan dosa syirik dengannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan selain daripada itu bagi siapa dikehendaki. So dosa ini akan kekal. Kecuali kita taubat nasuha, kita istighfar. Baca sayyidul istighfar pagi petang dengan ikhlas, dengan penuh penyesalan, teriak, menangis, ngadu ke Allah, ya Allah minta maaf lah, minta ampun lah. Itu teriak, ya Allah, aku menyesal, aku minta ampun, minta maaf. Kena bertobat. Dosa riak ni bukan dosa yang boleh dihapuskan dengan sekadar kau buat amal salih yang lain betul terhapus. Tak boleh. Tak boleh. Perempuan pelacur pezina, lalu lintas nampak anjing dahaga terjun dalam dia turun dalam telaga ambil ayak. Allah Ta'ala ampun dosa dia dengan iman dia. Tapi syirik asghar tak boleh. Tuhan tak ampun. Tuhan tak ampun dengan cara macam itu. Satu-satunya cara untuk diampunkan ialah dengan taubat. Kalau taubat tak lepas, akan ada musibah. Kalau musibah tak lepas, azab kubur, nas'alullah al-afiyah. Kalau tak lepas juga, celup neraka dulu. Na'udzubillah min zalik. Kita kena hati-hati. Syirkun asghar bukan benda yang kita boleh buat main-main. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi maknanya kita kena hati-hati. Kita dah sebut syirkun asghar walaupun pelakunya masih lagi muslim, masih lagi mukmin, berdosa, tetapi ingatlah syirkun asghar adalah dosa besar. Pelakunya fasik. Ini fasik yang siapa pun tak tahu. Orang yang buat syirik asghar dengan pakai tangkai, orang tahu dia syirik asghar, dia fasik. Ini orang tak tahu kata kita fasik. Orang ingat kita ni orang salih, orang ahli ibadat, orang dermawan, orang mujahid, orang alim. Nas'alullah al-afiyah.
Zahir kita macam itu, tapi di sisi Allah kita fasik. Na'udzubillah min dzalik. Fasik dengan apa? Bukan dengan dosa yang lain, dengan amalan kita itu. Amalan yang sepatutnya menjadi pujian di sisi Allah Ta'ala, kita jadi fasik dengan itu, lebih teruk daripada orang yang fasik di sisi Allah kerana zina, kerana minum arak. Nasallallahu al-afiyah. Ini orang tanya pasal apa engkau fasik di sisi Allah Ta'ala? Pasal solat. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan benda ringan tuan-tuan dan puan. Tapi nasallallahu al-afiyah, qallama yanju. Amat sedikit orang yang selamat. Amat sedikit orang yang selamat daripada perkara yang sangat bahaya ini. Sehingga Nabi SAW, kita dah ambil bab yang awal dulu. Bab takut dengan syirik. Nabi kata, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Perkara yang paling aku takut mengenai kamu, siapa kamu? Orang salih. Sahabat-sahabat Nabi ialah riya, syirik asghar. Dia tanya tentangnya, Nabi kata ini riya. Ini kita kena hati-hati. Nasallallahu al-afiyah. Baik, so itu penjelasan kita tentang riya. Kita go through kepada dalil-dalil yang dibawa oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, dalil pertama, Musannif bawa satu ayat Al-Quran dan juga dibawakan Musannif di sini ialah hadis Nabi SAW, dua hadis. So, ada tiga dalil semua. Satu ayat Quran, iaitu daripada surah Al-Kahfi, firman ayat terakhir surah Al-Kahfi, ayat ketiga yang last itu, ayat terakhir surah Al-Kahfi, firman Allah Ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih. Saya sebut al-ayah, tapi yang mahal syahid dia pada hujung ayat ini. Nabi kata, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu, basyarun mithlukum. Tuhan sungguh Nabi bagi tahu kepada kita bahawa dia basyarun, bukannya Tuhan untuk disembah. So ini penting. Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu. Pasal apa? Pasal memang akan ada dalam golongan umat ini, golongan akhir zaman umat ini yang akan berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW sehingga mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan menyembah Nabi SAW, memohon hajat kepada Nabi SAW. Jadi Nabi kata, ana basyarun mithlukum, seperti kamu. Kamu jadikan daripada apa? Daripada air mani. Aku juga begitu. Nabi tidak dijadikan daripada cahaya seperti malaikat. Nabi juga jadi macam manusia biasa. Walaupun dari segi adakah selepas itu Allah jadikan Nabi itu ada cahaya hakiki pada dirinya ataupun tidak, itu cerita lain lah. Itu cahaya yang Tuhan bagi pada orang mukmin, cahaya dalam hati orang mukmin, cahaya hakiki. Tapi cerita dia, Nabi bukan dijadikan pada cahaya, malaikat. Kan? Basyarun mithlukum yuha ilayya. Tetapi walaupun aku ni basyarun mithlukum, tapi aku ni lebih daripada kamu dari segi yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Tuhan telah bercakap denganku. Annama ilahukum ilahun wahid. Apa dia yang Tuhan wahyukan? Penegasan lagi. Bahawasanya sembahan kamu itu sembahan yang esa, yang satu. Tidak ada patut kamu sembah. Kamu abdikan diri, kamu tuluskan segala ibadat yang berbentuk amal ibadat ini melainkan hanya kepada zat yang satu. Kepada Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka kalau dah macam itu, kalau dah hakikatnya di dunia ini yang berhak disembah itu hanyalah Tuhan yang satu, yang Maha Esa, maka barang siapa barang siapa yang mengharap, faman kana yarju liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Tuhannya. Apa maksud liqa'a rabbih di sini? Ialah melihat Tuhan. Masuk ke syurga dan berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan setiap hari Jumaat.
dalam syurga. Ini maksudnya, bukan maksudnya sekadar bertemu Tuhan, maksudnya kerana semua manusia akan bertemu Tuhan. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang daripada kamu melainkan Tuhan akan bercakap dengan dia di padang hasyar nanti. Tidak ada antara dia dengan Tuhan penterjemah. Tapi ini berjumpa untuk hisab amalan. Tapi yang kita nak adalah berjumpa. Yang Nabi minta, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa liliqa'ik. Ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Kita kena rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rindu bertemu Allah, Allah juga rindu untuk bertemu dengan kita. Ini perbahasan masalah, boleh tak kita kata Allah rindu? Ya, Allah rindu dengan orang mukmin. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka, yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah cinta juga untuk bertemu dengannya. Cinta di sini maksudnya, kata para ulama, ialah rindu. Kerana rindu, asyauq min maratibil hub, antara martabat cinta. Sebab itulah harus menggunakan kalimah ini pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang rajihnya disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala dan lain. Kerana rindu dengan makna cinta. Ialah hub dengan makna cinta. Baik. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap, raja untuk bertemu dengan Tuhannya. Ini ada raja yang tinggi. Kita kata peksi ibadah ini ada dua. Ada tiga. Cinta, takut dan harap. Dan harap adalah harap. Yang pertama mengharap ganjaran daripada Allah. Ini satu. Dan yang lebih dahsyat lagi ialah mengharap kepada Allah, mengharap untuk bertemu Allah. Faman kana yarju liqa' rabbih falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia melaksanakan amalan yang soleh. Hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, yang sifat amalan itu soleh. Apa makna soleh? Soleh ni ialah diterima. Apa syarat amalan itu diterima? Tuhan kata wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyirikkan pada peribadatannya dengan Tuhannya sesuatu pun. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir surah Al-Kahf. Apa makna? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita bahawa amalan, syarat amalan yang nak diterima ini adalah dia tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Dan syirik pada amalan berlaku dengan dua bentuk. Satu dari sudut qasd wal iradah, dari sudut niat. Syirik pada amalan ada dua bentuk. Yang pertama al-qasd wal iradah, syirik dari segi niat dan tujuan. Yang ni kita panggil riak tadi. Dia beribadat kerana nak mendapat habuan makhluk. Kita panggil riak. Yang kedua, syirik dari sudut tasyri', pensyariatan. Yakni dia beribadat tidak mengikut acuan atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dia beribadat mengikut dia punya desire, kehendak dia sendiri, kesukaan dia sendiri. Yang kita panggil al-hawa. Al-hawa ialah desires. Lebih daripada syahwat. Syahwat is a temptation, godaan. Tetapi ini desires, hawa, kehendak, kesukaan kita yang kita panggil sebagai al-bid'ah. So kedua-duanya merosakkan amalan, yang menjadikan amalan itu tidak salih. Sebab itulah amalan salih ini syaratnya ada dua. Yang pertama ialah ikhlas. Ikhlas maknanya dari segi iradah, kehendak kita itu hanyalah Allah. Ganjaran Allah, bukan ganjaran makhluk. Yang kedua ialah dari segi sunnah, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni
amalan kita itu pula mestilah mengikut petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bukan seperti yang kita ingini. So barulah amalan itu dipanggil amalan salih. Kan? Baik. Musannif rahimahullah taala bawakan kepada kita ayat ini. Dan ayat ini kenapa musannif bawa ayat ini? Kerana ini di antara ayat yang digunakan oleh ulama salaf dalam masalah riya. Di antaranya sabit daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu. Walaupun hakikatnya ayat ini menceritakan tentang syirik. Sama ada syirik itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Tetapi memang telah menjadi adat ulama salaf menggunakan ayat-ayat yang menceritakan tentang syirkun akbar untuk menunjukkan syirkun asghar. Sebab itulah masa Hudzaifah radhiyallahu an kerat macam kita dah ambil dalam bab tangkal dulu. Bila dia potong tangkal daripada orang yang pakai tangkal, dia baca ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Inilah dalil bahawasanya hakikatnya syirik asghar termasuk di bawah syirik akbar dari segi hukuman asal, iaitu tidak diampunkan dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Cuma dia berbeza dari segi syirik asghar tidak menjadikan pelakunya kafir, masih muslim. Tetapi dari segi dosa, kedua-duanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman asal syirik. La innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampunkan dosa syirik dengannya. Ini hukuman asal syirik. So hukuman asal ini kekal, tidak diampunkan. Kemudian syirkun akbar, dia ada tambahan. Apa dia? Kekal dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa lahum yunzarun. Allah Taala kata innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. So maknanya syirik akbar ada tambahan. Berbeza dengan syirkun asghar tidak kekal pelakunya dalam neraka. Maknanya dia masih muslim. Kan? Masih muslim. Tetapi dari segi dosa itu tidak diampunkan. Maknanya tidak diampunkan itu ialah dia kena bertaubat untuk memadamkan dosa itu daripada rekod amalannya. Tidak cukup sekadar dia buat amalan-amalan soleh kemudian dia mengharap rekodnya akan dipadam seperti dosa-dosa yang lain. Kan? Allahul Musta'an. Jadi ayat ini sebenarnya ayat yang menceritakan syirik secara umum. Dan lebih khusus lagi ialah syirik akbar. Nah, tapi telah menjadi adat ulama salaf, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an, berdalilkan dengan ayat ini pada masalah syirik. Maka musannif rahimahullah mengikut kepada perbuatan ulama salaf. Dan dalalah ayat ini bagi maksud bab ini dari segi empat wajah, empat arah. Yang pertama firman Allah Taala, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Apa wajah di sini? Yakni jikalau Nabi SAW afdalul khalqi ajma'in, makhluk yang paling afdal, yang paling mulia dalam alam ni seluruhnya, sejak Allah Ta'ala ciptakan Adam AS sampailah hari kiamat, dalam alam ini yang paling mulia sejak diciptakan manusia, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Dan makhluk yang paling mulia adalah manusia. Dan manusia yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jikalau semulia-mulia makhluk ini pun tidak ada hak untuk disembah, tidak ada hak uluhiyah, maka batallah syirik.
Kalau kita buat kerana Nabi SAW pun batal amalan kita, apatah lagi kerana selain Nabi SAW. Maka tidak ada lagi ruang untuk kita mengatakan di sana ada makhluk yang kita boleh buat amal ibadat kerananya. Tak mungkin. Allah tutup pintu ni daripada awal lagi. Tak mungkin. Kalau Rasul aku, Khalil, kekasih agung aku, Nabi Muhammad SAW sendiri, tidak boleh diberikan baginya hak uluhiyah, apatah lagi selainnya. Yang babi aula wa aula. Wajah yang kedua ialah pada firman Allah Ta'ala, annama ilahukum ilahu wahid. Kataan Allah Ta'ala, annama ilahukum ilahu wahid. Bahawasanya, sesungguhnya, annama, ni dia panggil adatul hasr wal qasr. Dia adalah perkataan yang dibawa untuk menunjukkan benda ni khusus, terhad. Maksudnya sifat uluhiyah ini adalah khas, hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada lain lagi. Tidak ada yang lain lagi layak mendapat hak ini. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahawa sembahan kamu sesungguhnya hanyalah satu. Satu saja yang layak disembah, iaitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mencipta kamu. Tak patut kamu sembah yang tidak mencipta kamu, yang tidak memberikan kamu rezeki, yang tidak memelihara kamu. Kan? So menunjukkan bahawa apa saja amalan mesti hanya untuk Allah. Amalan ibadat yang kita dah sebut sebelum ni. Amal ibadat mestilah hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kerana selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kata ibadat mestilah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kerana selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. So itu wajah yang kedua. So wajah yang pertama dari segi innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan salih. Ini perintah untuk kita beramal dengan amalan salih. Perintah supaya amal ibadat kita itu mestilah salih. Dan amal salih itu adalah amalan yang ikhlas. Dan di antara perkara yang merosakkan ikhlas ialah riak. Riak adalah musuh terbesar. The biggest enemy of ikhlas is riak. Adalah riak. Dan satu kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, la ya'rifu ar-riya'a illa al-mukhlisun. Tidak mengenali riak itu kecuali orang yang ikhlas. Sebab itulah syaitan telah bersumpah kepada Allah, dia akan menyesatkan manusia illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu daripada kalangan mereka yang mukhlasin, yang telah engkau pilih, engkau selamatkan, yang telah engkau ikhlaskan untuk engkau. Dan kita kalau nak kita terpilih, diikhlaskan oleh Allah, kita kena ikhlaskan amalan kita untuk Allah. Sebab itulah ikhlas ini kita disuruh mengikhlaskan diri kita untuk Allah. Menuluskan, memurnikan niat, tujuan amalan kita itu, cara hidup kita itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah maqam tertinggi dalam orang yang menempuh jalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, kata para ulama, ialah dia lebur, fana an iradatis siwa, daripada mengkehendaki segala yang lain daripada Allah Ta'ala dengan makna iradah syar'iyah. Yakni dia hendaklah meleburkan segala kehendaknya yang tidak selari dengan kehendak syar'i Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah dia baqa, dia sentiasa kekal, sentiasa berada di atas jalan yang benar, tidak alpa dan leka, di atas iradah syar'iyah Allah, di atas kehendak syar'i Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini kemuncak amalan kita. Tauhid, kita mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kita berjalan di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdubi 'alaihim Yahud, waladdallin Nasrani. Mereka dimurkai dan sesat, tidak lain tidak bukan kerana mereka syirik dan riak kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Mereka syirik. Kita ini nak ikut jalan orang yang diberi nikmat daripada dia, jalan orang yang ahli tauhid. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada mereka keikhlasan. Inilah yang kita nak capai. Warabi'uha, dan dalil wajah yang keempat dari segi ayat ini ialah pada firman Allah Ta'ala wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Tadi dari sudut amalan perintah, sekarang datang dari sudut larangan. Tuhan tutup ayat ini dengan dan janganlah dia mensyirikkan pada peribadatan Tuhannya itu, pada amal ibadahnya, ketika dia memperhambakan dirinya kepada Tuhannya, ahada, sesuatu pun. Dalam surah An-Nisa Allah kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukan dengannya sesuatu pun, apa pun tak boleh. Dari segi syirik itu sendiri, syirik akbar pun tak boleh, syirik asghar pun tak boleh. Benda yang hendak disekutukan dengan Allah, apa pun tak boleh. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Pasal apa kita kena ikhlas? Pasal Allah tidak ada satu pun yang sama dengan dia. Macam mana kita nak pergi buat ibadat kerana selain Allah, sedangkan dalam alam ni tidak ada benda yang sama dengan Allah. Tidak ada. Allah luar daripada alam. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun makhluk tidak Maha mendengar, tidak Maha melihat. Kita macam mana kita nak mengharap ganjaran daripada mereka? Dia bukan nampak semua. Buat penat je. Penat nak ibadat, semayang, apa semua, mengharapkan ganjaran makhluk, akhirnya makhluk tak appreciate pun. Kan? Tungging langgang lah, duk pergi semayang subuh berjemaah, baguslah. Kita tak kata, kalau kita sebut tadi bila jadi riak, kita jangan tinggal amalan. Amalan kena stay. Yang kita kena buat ialah betulkan niat kita. Kan? Tapi tengok, dia istiqamah pergi semayang subuh berjamaah. Semayang waktu di masjid. Niat dia apa? Ialah tentulah sebagai orang Islam, kerana dia tahulah semayang jemaah tu adalah apa nama fardu kifayah dan sebagainya. Tapi ada tambahan lagi, apa dia nak jadi pengurusi masjid. Kalau tengok main pertandingan, kalah. Ataupun dah menang, tapi bila naik nama kat jabatan agama tak approve. Lepas tu nak buat macam mana? Rugi lah. Sedangkan bayangkan kalau dia ikhlas, setahun dia duk pergi semayang berjemaah tak tinggal itu, di manakah kedudukannya di syurga kalau dia ikhlas? Allahu Akbar, tingginya kedudukannya. Bayangkan rumah dia dalam syurga, macam mana hebat dah rumah dia. Sepatutnya dengan amal salih yang dia buat itu, dia boleh mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dia dapat? Neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia tak bertobat. Gerun, kita takut. Tapi bukan makna riak itu kita tinggal amalan. Tak, teruskan, continue. Nah, kena teruskan. Karena kita orang Islam, memang asalnya, dasarnya amalan kita kerana Allah. Kita tidak dapat dinafikan lagi. Tetapi ini, bisikan syaitan yang suruh tambah lagi. Yang ni kita tak mau. Tak? Jadi ini satu perkara yang kita kena jaga. Syirik yang sangat tersembunyi. Dan ayat ini, ayat terakhir surah Al-Kahfi ini, ayat di antara ayat yang mencabut akar riak. Ayat yang mencabut akar riak itu ulama salah jadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengecam riak.
Pasal apa? Pasal dia ayat yang memang kalau kita tadabbur, kita menyelam ke dalam maknanya, memang ayat ini dia mencabut akar-akar riak. Kerana punca manusia jadi riak sebab apa? Kerana lemahnya hati dalam menyaksikan makna-makna ini. 4 makna kita sebut tadi. Yang pertama, dia lupa bahawa ganjaran yang dia nak ini ketika dia riak itu, dia tak dapat menyaksikan orang yang dia letakkan harapan untuk dapat ganjaran ni apa dia? Basyarun. Manusia. Kerana dia mungkin terfana, terleka dengan kedudukan orang tersebut. Bila orang tu puji dia dengan majoriti, terfana dengan jumlah undi yang dia akan dapat dalam pilihan raya, terfana dengan jawatan yang dia idam-idamkan, maka dia terleka daripada hakikat sebenar. Mereka ini apa dia? Basyarun, manusia. Seperti dia, macam dia juga. Tak boleh buat apa-apa. Hakikatnya. Kan? Dia pun tidak memiliki kuasa dalam alam ini untuk menentukan perjalanan alam. Mereka makhluk yang memiliki kuasa untuk bekerja untuk amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menentukan kejadian alam. Yang menentukan kejadian alam ialah Allah Tabaraka wa taala. So kerana leka dan fana daripada menyaksikan makna kemanusiaan, kemakhlukan pada makhluk yang dia adore, yang dia admire ini, menyebabkan dia terleka. Disebabkan itulah Allah kata, qul innama ana basyarun mislukum. Allah Taala suruh Nabi bagi tahu aku ni basyar, supaya jangan sampai kamu terleka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadiannya yang hebat, dia sebagai Rasulullah. Ya benar, betul-betul. Kamu kena iktiraf dia sebagai Rasulullah. Kamu kena iktiraf mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Kamu kena beriman dengan semua itu. Tetapi jangan terleka bahawa hakikatnya, asalnya dia manusia seperti kamu. Kerana bila kamu terleka daripada makna bahawa dia manusia seperti kamu, kamu akan syirikkan dia dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang berlaku pada golongan Nasrani. Mereka terlalu kagum dengan miracles, mukjizat yang Nabi Isa AS buat, maka akhirnya mereka mengatakan dia anak Tuhan. Yahudi terlalu kagum dengan kehebatan Ezra boleh tulis semula syariat Taurat, akhirnya mereka jadikan syariatnya setara dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik. So leka daripada menghayati bahawa selain daripada Allah Ta'ala adalah makhluk, ini punca. Kerana terlalu memandang kehebatan makhluk. Suatu kita dilarang. Dilarang memuji, masalahnya orang kaya kerana kekayaannya. Tak, kita tak boleh admire orang kaya kerana kayanya. Allah Ta'ala jadikan contoh pada Qarun. Allah cela orang yang berangan nak jadi macam Qarun. Tak, berangan jadi kaya kerana kaya, tak boleh. Ini haram. Tak yajuz syar'an. Nasallallahu al-afiyah. Alah. Sepatutnya kita, kecuali kata Nabi SAW, la hasada illa fithnan. Tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada cemburu nak dapat macam orang yang dapat, kecuali pada 2 perkara. Rajulun atahu Allahu ilman. Lelaki yang Allah bagi padanya ilmu. Allah Ta'ala lelaki yang bagi pada Quran. Fata'allamahu wa'allamahu. Apa nama orang lelaki yang dapat Quran, maka dia baca, dia beramal, dia belajar, mengajar ilmu. Kita cita-cita nak jadi alim macam dia. Alim macam dia, mengajak orang macam dia. Ya, itu dibenarkan. Dan lelaki yang Tuhan bagi padanya harta, lalu dia infak pada jalan Allah Ta'ala. Kita pun teringin nak macam dia, nak jadi munfiq, nak jadi funder kepada kita tengok kawan kita ni, dia setiap kali kelas ustaz, dialah yang duk fund jamuan makannya, nak beli barang alat-alat
apa nama daurahnya, dia sponsor kelas itu, kelas ini. Kita pun teringin nak jadi macam kawan kita, jadi sponsor. Tak maulah kita ni hanya main kelas, lepas tu dah lah nak jadi ulama tak boleh. Kan tak apa nak faham. Sponsor pun tak dapat, dia ambil pahala macam tu, tapi kita nak upgrade kita punya status. Masalahnya. So dibenarkan. Kerana ini akan bawa kita mencari harta dengan cara yang syar'i. Adapun kita mengharap jadikan contoh siapa kaya macam ni, oh siapa Jack Ma atau Kek Alibaba. So kita pun tampailah gambar Jack Ma tu dalam bilik anak kita. Ingat ni. Ni contoh jadi kaya macam ni, kita pun katakan anak kita. Na'udzubillah min zalik. Dia orang kafir, rezeki dia dapat tu bercampur aduk. Bukan dia ingat akhirat, dia bukan bayar zakat. Kan? So anak kita akan besar menjadi orang kaya yang kalau Tuhan bagi kaya pun orang kaya yang akan memusnahkan dirinya di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. So kita dilarang. Kena beramal kerana makhluk tak boleh. Beramal kerana Allah tabaraka wa taala. Dan keduanya lemah dalam menyaksikan makna innama ilahukum ilahu wahid. Sembahan kamu itu hanyalah satu, Allah Ta'ala. Ketika mana kita lemah untuk menghayati tauhid, makna tauhid bahawa Allah sahaja. Ini kerana kelemahan kita dalam mencapai nama-nama Allah yang indah dan agung. Asma'ul jamali wal jalali wal azamah. Bila kita gagal menghayati sifat Allah, maka itu bawa kita bersyirik. Hakikatnya itulah yang bawa kita bersyirik. Bila kita gagal menghayati sifat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita gagal menghayati ciri-ciri ketuhanan Allah Ta'ala ini yang menyebabkan kita menyaksikan bahawa tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Allah lah the most perfect. Allah lah yang paling sempurna. Tidak ada lagi yang sempurna melainkan Dia Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan terjebak dalam kancah syirik dan kancah riak. Nas'alullah al-afiyah. Kalau kita terleka daripada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kita akan mengharap orang lain mendengar apa yang kita buat. Kita mengharap orang lain tengok amal ibadah kita, sedangkan Allah lah as-samiul basir. Allah sahaja yang Maha melihat, yang Maha mendengar. Dia sahaja yang tahu apa yang kamu buat. Dan Dia sahaja yang boleh memberi ganjaran dan balasan kepada amalan kamu yang setimpal. Yang terbaik, bukan setimpal, yang terbaik, yang lebih baik daripada kualiti amalan kamu. Itu hanya Allah Ta'ala boleh buat. Dan yang ketiganya, bila kita leka daripada menghayati makna amalan salih. Apa itu amalan salih? Amalan salih bukan sekadar zahirnya, tetapi batinnya. Ramai orang faham amalan salih segi zahir. Salat itu baik, puasa itu baik. Tapi dia terleka dari sudut batin, dari sudut amalan hati selaku paksi ibadah yang tersemat di dada ini. Ini adalah elemen penting yang Tuhan ciptakan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Jantung kita ini. Sebagaimana fungsi fizikalnya orang semua tahu. Ramai orang nak jaga kesihatan jantung. Orang takut sakit jantung. Tapi orang alpa tentang kesihatan spiritual jantung. Ramai orang nak jaga kesihatan fizikal jantung. Dia pergi bersenam, pergi jogging, jaga makan. Bagus. Benda yang baik. Disuruh oleh syarak. Tapi satu lagi sisi yang syarak suruh, jaga kesihatan kerohanian jantung. Kerana dia juga selain pada fungsinya mengepam darah,
Macam mana kamu takut kalau jantung kamu tersumbat, tak ada darah, kamu jatuh sakit. Macam tu juga jantung ini, kalau dia tak boleh nak pam kepada kamu niat yang baik, dia akan pam kepada kamu niat yang buruk, menyebabkan semua amalan kamu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Tuhan akan jadikan amalan kamu itu debu yang berterbangan di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Yang ni penting ni. Kan? Baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Dan janganlah dia syirik. Dan syirik ini sangatlah halus. Akhfa min dabi min namlatis sauda ala sakhrati samma fi laylatin dhalma. Seperti mana kata para salaf radhiyallahu anhum, syirik itu lebih tersembunyi daripada tapak kaki semut hitam di atas batu yang hitam legam di malam yang gelap gelita. Allahu akbar. Hanya orang yang betul-betul menekuni ilmu agama saja boleh tahu apa dia syirik, apa bukan syirik. Ini penting. Ini penting. Dan itu nak menekuni ilmu agama memerlukan hidayah, bantuan, taufik, i'anah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita duduk bertahan sejam setengah di sini ni bukan senang. Yang senang tuan-tuan. Okay. Untuk saya duduk dalam bilik ni seorang-seorang duduk bercakap bukan senang. Kalau tidak kerana taufik daripada Allah Azza wa Jal yang berada di atas arash sana. Mana mungkin kita nak bertahan walaupun 1 minit. Kita tambah-tambah sekarang ni dalam musim PKP ni, Masya Allah, kita diuji untuk ikhlas lebih. Kelas online. Ustaz tak nampak anak murid. Anak murid nampak ustaz lah. Kan? Kalau buat kelas seorang saja, dia pun tak mau. Dia pun nak tengok gambar. Tak apalah. Tapi betul ke tengok gambar? Betul ke mereka fokus kita duk mengajak gambar kita duk keluar kat sini? Ataupun mereka sebenarnya sambil kita duk mengajar ni, mereka duk dah masuk nasi lemak bungkus yang kelima dah. Kan? Ataupun duk bancuh kopi. Kan? Ataupun sebenarnya buka di handset tapi TV on juga. Kita pun tak tahu. Menuntut keikhlasan kerana Allah Ta'ala. Tak, hakikatnya kalau kita work from home, kerja daripada rumah, orang yang pejabat, adakah dia boleh buat macam tu? Tak boleh. Dia still kena masuk macam, kena pakai office attire dia. Tak boleh. Pakai suka hati. Kan? Kena amanah, jujur. Tak? Jadi sepatutnya kita juga kena hadir dalam kelas maya ini macam kita hadir dalam kelas realiti. Dengan buku tulis kita, dengan catatan kita, dengan perhatian kita, fokus kita. Kena. Kalau tidak, tak ada faedah. Tak ada faedah. Ada orang jadi alim, tuan-tuan. Bukannya dia pergi kelas ulama pun. Tapi hanya dengan dia follow rakaman-rakaman ceramah ulama. Jadi alim, tuan-tuan. Boleh jadi alim. Tapi ini menuntut kesungguhan. Kesungguhan. Mungkin hari ini kalau orang join program-program yang Telegram dan sebagainya, yang ada exam online, kita kata yalah dia kena fokus pasal ada exam dan sebagainya. Tapi ada orang yang dia rakaman yang biasa yang di-upload di YouTube apa semua, tapi dia follow sampai jadi alim. Ada orang yang follow kelas kita di Yayasan Ta'lim ini. Masya Allah, kesungguhan mereka. Kita kagum, Masya Allah. Dia tak dapat bersama kita di tempat relati di Yayasan Ta'lim kerana jauh kekangan dan sebagainya. Tapi dia follow kelas kita sampai dia lebih faham daripada orang yang main di kelas. Ada. Yang dah follow kita bertahun-tahun sebelum ini. Hanya tahun lepas, tahun ni yang baru dapat main kelas. Ada, kita jumpa ramai. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkati. Ini kerana mereka fokus. Jangan pandang remeh pada kelas-kelas online. Pada rakaman-rakaman YouTube, rakaman-rakaman audio. Follow, tuan-tuan, follow. Tapi kena disiplin lah. Disiplin. Dan tak salah untuk bila kita nak revision, kita dengar sambil-sambil buat kerja lain. Tak ada masalah. Tapi kita mesti ada satu session yang kita dengar tu kita fokus.
Lepas tu untuk revision sambil kita buat kereta, sambil buat tak apa, tak ada masalah. Kita pasang. Itu lebih baik bila kita dengar radio Hakim dan apa sebagainya. Baik kita dengar recording ustaz kita, ulama-ulama. Kalau yang boleh dengar bahasa Arab lah. Kan? Anak rasa kalau Yayasan Ta'lim punya YouTube pun, kita tak larat nak habis kita nak follow. Macam-macam kita di Malaysia ni. Ada Media Sunnah Malaysia, MSM. Baitur Rahmah, Sunnah Sin. Macam-macam daurah. Itu sebut yang sebahagian kecil daripada kawasan KL. Banyak lagi. Kan? Anjung Quran Sunnah. Macam-macam. Kan? Walaupun kita cuba nak mudahkan tuan-tuan. Bila kita letakkan di page Media Sunnah Malaysia itu, kita usaha letakkan semualah. Tempat-tempat lain pun kita letak juga. Saya nak mudahkan jadi one stop center, tapi kita tak mampu nak cover semua. Kan? Yayasan Ta'lim ada dia punya medium dia sendiri juga. YouTube masalahnya. Kan? Ada orang suka YouTube. Ada orang suka audio. Kan? Ada orang suka Facebook. Kan? Ada orang suka podcast. InsyaAllah kita akan usahakan untuk podcast lepas ini. InsyaAllah ta'ala. Ana sendiri ada inisiatif untuk usahakan podcast insyaAllah. Ala kulli hal. Kita kata zaman lah ni nak menuntut ilmu banyak cara. Tidak ada alasan. Allah Ta'ala telah mudahkan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Tuhan tanya berapa kali? Tuhan kata ulang banyak kali dalam Quran. Dalam surah yang sama. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingati. Untuk disebut. Untuk diingati. Untuk dibaca. Zikir semua. Dibaca, disebut, dihafaz, dipahami. Tuhan kata kami telah mudahkan. Fahal min muddakir. Ada tak yang nak ingat, nak belajar, nak baca Al-Quran? So dari segi Allah Azza wa Jalla, dia telah bagi apa yang kita patut dapat. Bahkan lebih daripada apa yang kita patut dapat. Cuma kita nak guna tak apa yang Tuhan bagi, panca indera yang dia bagi ni. Tak? Jadi ini benda yang penting. Nak bebaskan diri kita daripada syirik bukan senang. Alhamdulillah kita dah masuk kelas yang kita dah masuk bab 36 tuan-tuan. Kita bertauhid ada 66 bab, 67 bab. So kita dah lebih daripada separuh bab. Kan? Jadi alhamdulillah. Kan? Dan siapa yang baru follow tak ada masalah. Kita ada kita panggil rakaman. Boleh follow balik daripada awal. Kan? InsyaAllah. Tidak ada masalah. Belum terlambat untuk kita nak faham apa itu tauhid, apa itu syirik. Mesti. Inilah hidup kita. Dan mati kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah sebut qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat kita betul baca. Sebab apa? Pasal makna-makna inilah. Makna-makna inilah. Kerana kalau kita leka dan syirik, inilah yang menjadikan kita jadi mangsa kepada Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi ayat ni mencabut akar syirik kata para ulama. Dia mencabut akar syirik daripada hati, akar riak daripada hati. Baik. Kemudian dalil yang kedua dibawa oleh musannif rahimahullah taala ialah hadis riwayat Muslim dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat secara marfu'an. Marfu'an ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Qala Allah taala, hadisnya hadis qudsi. Nabi kata pula, Allah berkata, hadis qudsi maknanya firman Allah yang bukan Quran.
yang Allah turunkan kepada Nabi, firman dia, ucapan dia, percakapan dia yang bukan Quran. Qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'u 'ani syirk. Akulah sekutu yang tak berhajat kepada sekutu. Apa maksud? Yakni aku tak perlu kepada sekutu. Kan? Aku sepatutnya kamu jadikan sebagai rakan kongsi. Kamu jadikan aku sebagai sekutu dalam amalan kamu. Rakan kongsi ni bukan kawan, tuan ya. Istilah rakan kongsi, bukannya rakan. Rakan lain, rakan kongsi lain. Maknanya Tuhan nak bagi tahu, Tuhan guna istilah ini, jadikan aku ini satu-satunya partner syarik dalam amalan kamu. Ni yang kamu nak bahagian ganjaran itu daripada aku saja. Kamu jangan masukkan dalam ibadat kamu tu lain daripada aku. Hanya aku yang boleh duduk. Ada nama dalam ibadat kamu. Itu maksud. Ana aghna syuraka. Maksud akulah sekutu atau rakan kongsi yang paling tidak perlu kepada rakan kongsi. Yang ni aku seorang-seorang sudah cukup. Kamu tak perlu tambah yang lain. Kamu nak buka syarikat, kamu perlukan share partner yang banyak. Tapi dalam ibadat, kamu tak perlu yang lain. Aku saja. Dalam ibadat, aku saja. Aku seorang saja. Aku tak perlukan sekutu dah. Aku tak perlu sekutu yang lain dah. Man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Yang dia syirikkan aku padanya selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tuhan kata, kalau engkau ambil sekutu tambah lagi satu selain daripada aku, maka aku tarik diri. Aku tarik diri. Aku tak join. Aku tinggalkan hang dengan sekutu hang. Allahu Akbar. Tuhan tak mau kisah dah amal ibadat kita ini, Tuhan tak ambil peduli dah. Dan hadis ini jelas menunjukkan, menceritakan tentang riak. Kerana sifat yang menceritakan tentang ini berkenaan dengan murai, orang yang riak. Itulah asyraka ma'i fihi. Dia menyekutukan bersama denganku padanya ghairi. Ini adalah ciri-ciri orang yang riak. Yakni dia dalam riak, dalam tujuan dia, dalam peribadatan dia, dia mengharapkan ganjaran Allah dan ganjaran selain Allah juga tambah. So inilah dia, riak. Okay. Maka dalam hadis ini terdapat ancaman bagi orang yang melakukan riak apa dia? Taraktu wa syirka, yakni batal pahala amalan dia. So ini menunjukkan bahawa dia adalah syirik. Dan Tuhan namakan riak sebagai syirik. Dan dia membatalkan pahala amalan, dan perinciannya telah kita sebutkan di whiteboard kita. Macam mana konsep riak tadi, membatalkan pahala amalan. Dan kata Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, kunna na'udur riya'a ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam min asyirkil asghar. Kami semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganggap riak ini sebagai syirik asghar. Nabi ajak riak adalah syirik asghar. Syirik kecil. Riak orang mukmin, riak orang muslim yang buat ibadat. Adapun riak orang munafikin, maka itu adalah riak syirkun akbar. Dalil yang ketiga dibawa oleh musannif rahimahullah taala an Abi Sa'id marfu'an, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, marfu'an juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Nabi kata, mau dah aku habaq kepada hampa apakah benda yang paling aku takut kepada kamu di sisi aku lebih daripada al-masih ad-dajjal. Allahu akbar. Nabi kata ada satu fitnah yang kamu takut, ujian Masih ad-Dajjal yang akan menyelewengkan kamu daripada tauhid. Tapi sebenarnya kata Nabi, ada benda yang lebih dahsyat yang aku lebih takut kena kamu daripada Masih ad-Dajjal. Apa dia? Qalu bala ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, bagi tahu, kami nak tahu. Apa dia? Qala asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang siapa pun tak tahu.
kecuali orang yang buat, malaikat yang mencatat, Allah tabaraka wa taala. Yaqumur rajul, seorang laki-laki itu berdiri, fayusalli, salat. Fayuzayyinu salatahu, lalu dia menghiaskan salatnya. Sampai part ni dia tak buat apa salah. Laki-laki ni tidak ada buat apa salah pun. Dia salat, dia memperelokkan salatnya. Ini perkara yang dituntut oleh syarak. Lima yara min nazari rajulin. Tetapi yang salah tanggung hadis ni, jenayah yang dia buat adalah tanggung Nabi sebut ni. Apa dia? Kerana ada orang melihatnya. Ini yang salah. Niat kita, orang tengok kita tak salah juga. Kita tengah salat, ada orang tengok kita. Dia tengok kita, dia tak salah. Dia boleh tengok. Pasal mungkin kita ni dikenali sebagai qari, orang hafiz Quran. Dia nak dengar kita baca Quran dalam salat. Tak salah. Yang salah apa? Kita. Niat kita. Niat kita kerana nak dia puji. Itu yang salah. Adapun kalau kita baca Quran, bagi orang lain dengar, dan niat kita adalah kerana Allah, tak ada masalah. Tak ada isu pun. Memang Quran itu untuk dibaca dan untuk orang yang dengar juga. Kan? Memang itu disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab tu Nabi namakan dia asyirkul khafi. Syirik tersembunyi. Tersembunyi tak? Tersembunyi. Memang tak nampak punya. Tak perasan punya. Orang kata kita ni orang bagus, orang baik, ahli ibadat. Tapi kita di sisi Allah fasik. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan hadis ini walaupun dari segi sanadnya adalah dhaif, tapi ada hadis lain yang telah kita ambil pada awal bab dulu, bab yang awal dulu. Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. So maknanya sahih, dia ada syahid sahih. Dan dalalah dia adalah pada perkataan Nabi menceritakan tentang riya. Apa maksud riya? Asyirkul khafi, na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi lebih takut benda ni kena kepada kita, pada orang soleh, orang yang ahli ibadat, lebih daripada fitnah ad-dajjal. Sebab itulah kita disuruh baca surah Al-Kahf, hikmahnya. Dan surah Al-Kahf tutup dengan ayat yang kita kata tadi, ayat yang mencabut akar riak, dan Nabi janjikan pula ganjaran orang yang baca surah Al-Kahf dipelihara Allah Ta'ala daripada fitnah ad-dajjal. Karena kalau kita menghayati surah ini, insya-Allah kita akan beramal dengan amalan yang tauhid dan sunnah. So itu adalah dalil, 3 dalil yang dibawa. Qala al-musannif rahimahullah fi masail. Ada beberapa masalah. Al-ula tafsir ayat al-Kahf. Yang pertama tafsir ayat surah Al-Kahfi. الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء من غير الله. Penjelasan perkara yang dahsyat kata Syekh, bahawa amalan soleh ditolak oleh Allah Taala jika ia dimasuki sesuatu niat kerana selain Allah Taala. Ada tambahan. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. Menyatakan sebab kenapa tidak boleh syirik kepada Allah Taala. Kerana kamalul ghina, kerana Allah ini maha sempurna, maha kaya, tidak berhajat kepada selain dia. Itulah ciri-ciri Tuhan, kamalul ghina. Huwal ghani, dialah yang maha kaya, tidak berhajat kepada selain dia. So engkau, once engkau masukkan sekutu tambahan dalam ibadat engkau, yang mana engkau mengharapkan sekutu tambahan ni akan bagi ekstra ganjaran, maknanya kau tak bercukupan dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah lah yang maha kaya, yang dialah la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tidak ada orang yang ada kekayaan boleh memberi manfaat, sedangkan segala kekayaan itu datang daripada engkau ya Allah, yang kita duk baca lepas solat 5 waktu. Kan? Zikir lepas solat kita, hayatilah, iqrar kita. Atau hidup ni kalau kita dipenuhi dengan zikir, dan kita faham zikir yang kita baca, insya-Allah Ta'ala ala tauhid, kita akan duduk di atas tauhid biiznillah Ta'ala. Baik. Ar-rabi'atu anna min al-asbab annahu Ta'ala khairus syuraka. Antara sebab ialah Allah lah sebaik-baik
partner. Sebaik-baik rakan kongsi yang kita nak jadikan dia dalam ibadat kita. Tidak ada, kita disebabkan dia yang terbaik, the best, kita tidak perlukan yang lain lagi. Cukuplah ganjaran itu datang daripada dia. So kita nak buat ibadat. So di sini ada tashbih, ada perumpamaan. Diumpamakan ibadat ni macam kita nak buat satu pekerjaan, kita nak ganjaran. Apa kita nak berniaga. Okay, kita nak buka perniagaan. So kita nak perniagaan kita tu lebih maju, lebih untung, kita kena ada share partner. So share partner ini akan tambah modal kita. So modal kita akan lebih besar. Maka perniagaan kita akan lebih maju. Makin ramai orang boleh buat kerja kita. So kita solat, kita nak apa? Kita nak imbuhannya. Kita nak pahalanya. So untuk kita dapat pahala, kita perlu cari satu rakan kongsi dalam solat kita yang boleh memastikan solat kita itu berkembang, maju. Tapi hakikatnya untuk solat hanya satu saja yang kita perlukan. Allah Ta'ala, lain tak payah. Hanya Allah Ta'ala saja. Dia saja. So kalau you pergi cari lagi tambah yang lain, Tuhan kata aku tak mau. Tak mau. Jadi maknanya Allah Ta'ala sebaik-baik syuraka, rakan kongsi dalam ibadat kita. Maka kita tak perlu lagi. The best share partner dalam ibadat. So kita tak perlu lagi selain Allah Ta'ala. Kita hanya perlukan Allah Ta'ala sahaja. Al-khamisah, khawfun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi min ar-riya'. Yang kelima, Nabi takut para sahabat kena riak. Nabi pesan kepada mereka, jangan kamu kena riak. Sebab apa? Riak ini adalah syirik yang boleh terkena kepada orang yang di atas tauhid. Ia ahli ibadat. Dia bukan kaki bomoh, kaki tangkai, tak, bukan. Dia orang yang redha dengan takdir Allah. Allah musta'an. Nas'alullah al-maghfirah wa taufiq wa sadad wa thabat. Allahu akbar. Jadi kalau apatah kita, yang mana kita ni, Nabi kata, kamu ni kalau buat amal ibadat sebesar gunung Uhud, sedekah emas pun takkan sampai amal ibadat kamu itu pahalanya seperti secupak sedekah sahabat maupun setengah cupak. Itu perbandingan sahabat yang masuk Islam sebelum Fathul Hudaybiyah dengan masuk Islam lepas Hudaybiyah. Kita yang tak ada bandingan langsung, tuan-tuan. As-sadisah annahu fassara dhalika bi an yusalli al-mar'u lillah lakin yuzayyinuha lima yara min nadhari rajuli ilaih. Ditafsirkan riya ini ialah ibadat yang kata syirik asghar ni apa? Kita buat ibadat memang asal tujuan kita kerana Allah. Memang kita solat tu kerana solat tu wajib, atau solat tu sunat yang dituntut pada kita. Tapi ada tambahan ekstra. Yang ekstra tu syirik. Na'udzubillah min dzalik. Dan ekstra itu akan makan. Dia macam virus yang masuk dalam tubuh kita, dia duplicate sel kita, dia merebak dalam kita. Na'udzubillah min dzalik. Dia tak boleh. So syirik ini adalah virus, tuan-tuan. Virus. Bahaya. Macam mana kita ada virus COVID-19, kita ada virus sesama macam virus dalam alam ini, kita kena hati-hati dengan virus syirik. Nas'alullah al-afiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. So kita buka kepada ruangan soalan kalau ada. Sama ada di sini ataupun di ruangan ruangan YouTube. Ya. So ini telah tu dapat ya, adakah manusia yang terlepas dari syirik kecil ini? Payahlah sukar. Dan hidup kita ini bukanlah untuk kita terlepas daripada dosa, tapi adalah untuk kita bertaubat daripada dosa. Kita hidup ni, kita tak lari daripada dosa. Karena dalam hadis Nabi kata, kalau kamu tidak berdosa, Allah akan musnahkan kamu, Allah akan ciptakan makhluk lain yang berdosa, kemudian mereka itu bertaubat, lalu diampunkan. Kan? Tapi kita boleh usaha, dan boleh elakkan. Bukan makna benda tu tak melintas. Memang syaitan akan bisikkan kepada kita benda ini.
Tetapi kita boleh elak, ya, of course. Kita boleh terlepas. Itu dalam kemampuan kita. Jangan kata kita tak mampu. Hakikatnya, bila syaitan bisikkan riak dalam hati kita, kita telah pun diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk menolak. Jadi, adakah kita akan menolaknya atau kita akan mengikut pujuk rayu syaitan? Kalau kita tolak, maka Allah akan bagi taufik, Allah akan bantu kita, kita akan selamat. Tapi kalau kita menyerah kepada bisikan syaitan, kita tak ada usaha pun nak tolak benda tersebut, kita akan kalah dengan syaitan. Sebab kemampuan asas yang Tuhan bagi kepada kita ni sebenarnya tak mampu untuk menyempurnakan tugas kita. Kita kena faham. Kita ni bila Tuhan cipta kita, Tuhan bagi kita kudrat dan iradat. Kudrat kita ni boleh buat kerja asas. To start something. Tapi to finish, to accomplish the work, perlukan bantuan Allah Ta'ala. Perlukan ekstra kudrat, ekstra iradat, taufik. So taufik itu akan dapat bila? Bila kita start. Kita yang kena start dulu. Kita yang kena start guna kudrat dan iradat asas yang Tuhan dah bagi pada kita ini ke arah ketaatan. Once kita dah start guna, Tuhan akan tambah, Tuhan akan top up. Jangan risau. So kalau kita usaha, ya, kita akan terlepas. Confirm. Yakin, Tuhan janji. Tuhan janji. Tak mungkin. Tak mungkin ada orang yang berusaha untuk keluar daripada maksiat, tiba-tiba dia tak boleh keluar. Itu mustahil. Allah Ta'ala dah kata, "Law 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau Tuhan tahu mereka ada kesungguhan, Tuhan akan bimbing. Tuhan janji. Yakinlah, siapa pun yang duk kata, aku dah usaha dah nak tinggal maksiat ni tapi tak boleh lagi, bohong. Itu bohong. Itu hanyalah di mulut, tapi dia belum bukan tak usaha nak berhenti rokok ni. Tapi Tuhan tak bohong. Kalau engkau usaha, Tuhan bimbing. Tapi tidak ada keazaman yang jitu. So apa benda pun, maksiat ke, syirik ke, apakah, nak keluar berubah daripada agama kufur kepada agama Islam pun boleh orang tinggal, takkanlah nak keluar daripada syirik tak boleh. Kan? Syirik, nak tinggal syirik akbar, orang yang lahir dalam syirik akbar, orang yang dibesarkan dalam keluarga syirik akbar, boleh tinggal syirik akbar, masuk Islam, tuan-tuan. Takkanlah kita yang dah Muslim, mukmin, nak keluar daripada syirik asghar, tak boleh, mengarutlah. Memang boleh lah, memang boleh sangat. Cuma nak usaha atau tidak. Kalau kita usaha, Tuhan akan bantu. Biiznillah ta'ala. Baik. Ayat kita tak sedar ni sekali kita kena ulang. Riak ni kita tahu. Tetapi kalau kita telah terhanyut dalam perangkap setan, memanglah masa tu kita akan leka. Tapi sampai satu point kita akan rasa, bukankah yang aku buat tadi tu syirik? Dah habis solat dah. Silap dia kata tadi syirik tadi sayang tadi. Kan aku nak depa tadi aku semayang lebih tadi pasal aku nak orang puji. So kita tersedak. Apa kita kena buat? Taubat. Istighfar, segera istighfar. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Segera sebut astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Sebut istighfar. Istighfar pagi petang, tapi dengan proper lah. Itu sahaja cara syirik asghar tadi, riak tadi, Tuhan akan hapuskan daripada rekod amalan kita dan kembalikan balik pahala solat kita. Boleh dikembalikan, boleh dapat balik pahala tadi dengan syarat taubat. Dengan syarat kena taubat. Sebelum kita mati, sekurang-kurangnya kena taubat. Sebab bila kita kata tadi mufsidatul amal, pahala itu Tuhan hold. Itu makna syirik menghapuskan amalan. Mufsidat tadi, Tuhan akan tahan pahala kita. Even orang kafir. Apa saja amal soleh yang dia buat, Tuhan tahan pahala itu. Tuhan pegang. Bila dia masuk Islam, dapat balik pahala.
Maka begitu juga kita. Bila kita solat tadi, pahala tu Tuhan tahan, tak dapat lagi. Bila kita bertaubat, Tuhan lepaskan, Tuhan bagi. Jangan risau. So boleh dapat balik pahala dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Daripada syirik tadi. So nak bincang pasal masalah taubat apa semua ni, insya-Allah itu kita akan bincangkan pada kelas hari Selasa. Banyak kita menyentuh masalah ini. Ada isu taubat dan sebagainya. So memang kalau kita bertaubat, amalan itu tidak akan sia-sia. Amalan tidak akan sia-sia. Insya-Allah taala. Sekali lagi kita ulang soalan seterusnya. Soalan untuk menjawab soalan ni, anda kena ulang lagi sekali ta'rif riya. Tolong dengar betul-betul. Ni dah banyak kali dah kita ulang ta'rif riya. Definisi riya ialah kita melakukan amalan untuk mendapat ganjaran makhluk, mendapat pujian makhluk. Mendapat ganjaran pujian makhluk. Itu adalah ta'rif riya. Lain daripada ni bukan riya. Lain daripada ni bukan riya. Adapun kita buat satu amalan supaya dapat ganjaran pahala daripada Allah, asasnya mesti pahala daripada Allah. Kemudian ada tambahan dia apa? Untuk orang contohi kita, amal soleh kita. Dia tiru kita, dia pun buat macam kita juga. Yang ini masih lagi dalam konteks mengharap ganjaran daripada Allah. Yang salah ialah bila kita solat, kita nak orang kata kita ni solat ikut sunnah. Orang puji kita. Bagus ya, solat ikut sunnah. Kalau nak puji ni yang bahaya. Nak puji tu yang bahaya. Adapun semata-mata kita mengharapkan dia pun solat macam kita ikut sunnah, lepas tu dia akan dapat pahala dan kita juga akan dapat pahala daripada Allah. Ini tauhid. Ini tauhid. Ini tauhid. Kita bayar zakat, kita buat cek besar supaya orang tahu kata kita bayar zakat. Yang pertama untuk elakkan tuhmah. Jangan sampai orang kata kita tak bayar zakat. Kalau kita tak bayar zakat, hukumnya kita kufur. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak orang tahu kata kita bayar zakat. Tapi niat kita kerana Allah dan supaya orang mencontohi. Bukan nak orang kata dia ni dermawan. Yang syirik riak ialah pada perkataan dia ni dermawan. Okay. Dan ada benda-benda yang cara kita buat satu ibadat tu kadang-kadang tak perlu, tapi kita buat menyebabkan boleh jadi jatuh riak. Kita tak kata orang yang live stream dia solat tahajud itu dia riak. Tetapi kita kata perbuatan tersebut boleh membawa ditakuti. Kita tak tahu dia niat apa. Hanya dia yang buat tahu niat dia riak ke bukan. Kita nak tuduh dia riak tak boleh. Tapi kita kata aku takut cara hang buat cara macam ni jadi riak. Adakah dia riak atau dia tak riak tu dia sendiri tahu. Tapi seeloknya perkara-perkara yang boleh membuka. So riak ni kita kata tadi memang dari segi zahirnya tidak ada cara untuk orang tahu. Tapi dia ada tanda, alamat yang membolehkan kita kenal. Ataupun ada pintu-pintu masuk syaitan yang membuka kepada riak. So ini tak sempat dah dan lupa nak sebut awal tadi, tapi tak apa, kita akan ingatkan insya-Allah pada kelas yang akan datang sebelum kita masuk pada bab yang ke-37, kita bincangkan sedikit apakah pintu masuk atau cara-cara ibadat dan bagaimana cara syarak telah letakkan untuk kita menghalang daripada riak ni insya-Allah. Ana harap student yang komit untuk ingatkan pada kelas yang akan datang di ruangan komen, awal-awal lagi dia kena komen supaya ingatkan masalah ini. Itu kita nak bincang apakah cara-cara atau perbuatan yang membuka pintu riak dan cara untuk kita halang benda tersebut. So ini yang kita dapat bahaskan untuk hari ini.